Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam video ini, saya Aida Zulaika Batrisya bersama ahli kumpulan yang lain akan menyampaikan mengenai tajuk Falsafah Pendidikan Kebangsaan ataupun FPK serta peranan-peranannya dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Terdapat beberapa perkara yang akan kami sentuh di dalam video ini, antaranya termasuklah pengenalan FPK, sejarah perkembangan FPK, matlamat FPK serta pendidikan di Malaysia, konsep FPK serta peranan-peranannya. Selain itu, video ini juga meliputi penerangan mengenai faktor kewujudan FPK, kesan-kesan FPK, kepentingan FPK serta kesimpulan bagi keseluruhan tajuk ini. Selaras dengan perkembangan masyarakat global yang pesat dan mencabar, sistem pendidikan memainkan peranan yang amat penting terhadap usaha-usaha untuk mencapai transformasi sesebuah negara ke arah kemajuan, berwawasan dan kesejahteraan. Berkesinambungan itu, sistem pendidikan di Malaysia juga tidak tercicir dalam memastikan agar kualiti pendidikan di negara ini dapat dipelihara sebagai persediaan untuk mendepani arus pendidikan global. Hal ini demikian kerana potensi pembangunan sesebuah masyarakat itu sentiasa berkait rapat dengan sistem pendidikan sama ada secara formal atau tidak formal, terutamanya sejak perkembangan awal usia lagi kerana potensi pembelajaran itu sentiasa berlaku seawal umur kanak-kanak. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Menurut mantan Menteri Pendidikan Malaysia YB Dr. Mazli Malik ketika di dalam Majlis Amanat Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2019 di Universiti Putra Malaysia, beliau menyatakan bahawa sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara itu sendiri. Justru, perubahan sistem pendidikan negara mestilah bermula dengan merenung kembali kepada pertamanya wawasan 2020 dan kedua, falsafah pendidikan kebangsaan. Berdasarkan pernyataan berikut nyatalah bahawa falsafah pendidikan kebangsaan adalah amat penting kerana ia akan memberikan kesan kepada dasar dan polisi yang akan kerajaan laksanakan, seterusnya memberikan cerminan cita-cita atau keunggulan yang akan rakyat perjuangkan. Selaras dengan hasrat tersebut, falsafah pendidikan kebangsaan dapat dipernyatakan seperti berikut. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Namun begitu, tahukah anda apa itu maksud falsafah? Dari sudut etimologi, falsafah secara amnya merupakan istilah yang berasal daripada gabungan beberapa buah perkataan Yunani iaitu philion yang bermaksud mencintai atau hargai, philos yang bermaksud cinta dan juga sophia yang bermaksud hikmah atau kebijaksanaan. Sejurus daripada gabungan beberapa perkataan tersebut, maka terbentuklah sebuah istilah di dalam bahasa Inggeris yang berbunyi filosofi ataupun falsafah di dalam bahasa Melayu yang juga bermaksud mencintai kebijaksanaan atau hikmah. Sementara itu, falsafah pendidikan kebangsaan pula merupakan garis panduan kepada semua aktiviti pendidikan di negara ini yang telah digubar rapi oleh pakar-pakar pendidikan berdasarkan pertimbangan laporan akta pendidikan, rukun negara dan juga ideologi negara ke arah melestarikan sistem pendidikan yang bermutu tinggi. Dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan, ianya secara tidak langsung dapat mengukuhkan lagi kedudukan negara kita untuk bersaing secara sihat pada peringkat global serta ia juga dapat menggariskan prinsip yang jelas dalam usaha membangunkan insan melalui sistem pendidikan yang efektif, relevan dan sistematik di negara ini. Berdasarkan intipati yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, terdapat 4 elemen yang perlu dititikberatkan bagi mencongkir dan mencorak potensi setiap warga negara dengan seimbang dan holistik, iaitu teori yang merangkumi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Sekaligus ia dapat melahirkan individu yang dapat menyumbangkan tenaga mereka kepada keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat 4 elemen yang boleh dihuraikan di dalam sejarah perkembangan falsafah pendidikan Malaysia dan peranannya dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Yang pertama ialah matlamat pendidikan di Malaysia. Yang kedua ialah konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Ketiga ialah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dan akhir sekali, yang keempat, peranan falsafah pendidikan kebangsaan.
Yang pertama, matlamat pendidikan di Malaysia. Secara umumnya, matlamat dan pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan insan yang sempurna dan melahirkan warga negara yang berguna. Menurut pandangan Islam, tujuan dan matlamat pendidikan Malaysia adalah untuk membentuk akidah, sikap, kemahiran dan kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah, untuk membangunkan diri, masyarakat, negara bagi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa tujuan dan matlamat pendidikan Malaysia daripada sudut pandangan Islam. Yang pertama ialah untuk pembinaan dan pendidikan akal, iaitu tauhid, untuk pembinaan kepribadian, sikap, untuk menyiapkan diri di dunia dan di akhirat, kemahiran. Yang terakhir ialah supaya manusia mampu menerokai dan menguasai ilmu sebagai asas pembangunan dan secara berterusan. Yang kedua ialah konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan negara merangkumi elemen epistemologi, metafizik dan arkeologi, dan juga secara langsung merangkumi falsafah realism, idealism dan lain-lain. Konsep falsafah pendidikan kebangsaan digubah daripada pemikiran yang rasional dan kritis berdasarkan ideologi negara. Ia juga mengambil inspirasi daripada proses pembangunan bangsa dan negara. Setiap elemen yang digariskan di dalam konsep falsafah pendidikan negara kebangsaan berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam dan pembangunan negara Malaysia. Konsep falsafah pendidikan kebangsaan juga menggabungkan matlamat dasar dan amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang kekal, jelas dan logik. Yang ketiga ialah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Ini bertujuan untuk menjelaskan secara rasional mengenai pendidikan terkini serta membimbing tindakan dan untuk masa hadapan. Matlamat pendidikan negara juga bertujuan untuk melahirkan rakyat yang sempurna dan memiliki penghayatan kepada pertama, kepercayaan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, sahsiah yang sempurna dan memupuk perpaduan. Selain perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang, diharapkan Malaysia dapat mencapai matlamat seperti berikut. Yang pertama, lahir masyarakat yang bertanggungjawab, rakyat yang progresif, rakyat yang memahami, rakyat yang taat dan setia kepada raja dan negara, rakyat yang mengamalkan prinsip rukun negara yang baik dan mengurangkan jurang perbezaan. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan digubah rapi dan teliti oleh pakar pendidikan dengan mengambil kira seluruh aspek berkaitan dengan keperluan individu, masyarakat dan negara. Yang keempat ialah peranan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam sistem di Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Yang pertama ialah sebagai cahaya yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan negara. Yang kedua ialah dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan matlamat pendidikan di Malaysia. Yang ketiga sebagai rujukan dan bimbingan untuk membantu para pendidik melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan memahami sistem pendidikan negara. Yang keempat sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan. Yang terakhir, dengan adanya peranan falsafah pendidikan kebangsaan, ia dapat membendung daripada keraguan, salah faham atau pertelingkahan dalam sebarang usaha untuk melakukan tugas ataupun aktiviti pendidikan. Seterusnya, faktor kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah digubah sejak tahun 1988 dan mengandungi idea dan pandangan yang rasional terhadap pendidikan yang dapat membawa kepada kesejahteraan dan keharmonian negara.
Oleh itu, untuk mengubah falsafah pendidikan kebangsaan yang dapat memberi manfaat kepada segala usaha pendidikan, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan asas dalam mewujudkan falsafah pendidikan kebangsaan, termasuklah faktor ekonomi, agama, sosial, individu, politik dan sejagat. Saya akan huraikan faktor yang pertama, iaitu faktor ekonomi yang mana dapat menentukan kemajuan sesebuah negara. Ekonomi negara memainkan peranan yang penting dalam menjaga hubungan antarabangsa. Hal ini kerana ianya dapat meningkatkan pembangunan negara dengan mengekalkan aktiviti mengimport dan mengekspor barang. Oleh itu, amatlah penting untuk setiap masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan jayanya. Rakyat Malaysia juga perlu dilatih dengan pelbagai kemahiran supaya dapat membantu negara mengembangkan ekonomi. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab, berilmu pengetahuan yang tinggi dan berkeupayaan untuk menyumbang tenaga dan idea terhadap kemakmuran negara. Oleh itu, tercapailah matlamat pendidikan negara untuk mengembangkan ekonomi negara. Yang kedua, faktor agama. Seperti sedia maklum, agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Namun, setiap masyarakat mempunyai kepercayaan dan pegangan agama yang berbeza-beza. Oleh itu, setiap orang diberikan kebebasan untuk berpegang kepada mana-mana agama yang mereka mahukan. Contohnya seperti agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, setiap agama yang ada di Malaysia, khususnya agama Islam, merupakan faktor yang penting dalam proses pengubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Lantaran itu, unsur agama yang dihayati oleh setiap masyarakat berperanan tinggi dalam memastikan falsafah pendidikan kebangsaan sesuai untuk digunakan oleh semua lapisan masyarakat supaya dapat mewujudkan insan yang seimbang dari pelbagai aspek seperti dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat dan kebudayaan. Selain dari kepelbagaian agama, masyarakat Malaysia juga terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, India, Cina, Iban, Kadalan dan sebagainya. Justeru, dalam memastikan keharmonian dan kemakmuran negara, setiap masyarakat hendaklah mengetepikan isu perkauman dan perlu mempunyai sikap toleransi antara satu sama lain. Sikap positif ini dapat mewujudkan perpaduan kaum yang tinggi, yakni penting sebagai salah satu kriteria dalam memastikan keadaan sosial yang stabil. Persis kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dicincing. Lanjutan itu, kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan ini amatlah penting kerana ianya ada menyatakan tentang perpaduan kaum yang merupakan salah satu matlamat penting dalam pendidikan. Di samping itu, faktor politik yang menentukan ideologi negara juga dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini kerana penggubalan yang dilakukan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan berlandaskan kepada ideologi negara yang dicerminkan dalam dokumen-dokumen rasmi seperti Laporan Pendidikan Rancangan Malaysia dan Rukun Negara. Secara lazimnya, negara Malaysia mendukung cita-cita untuk memelihara cara hidup yang demokratik. Oleh itu, falsafah pendidikan dijadikan sebagai arah tuju dan panduan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan politik. Dalam usaha membentuk ideologi negara, pengaruh politik memainkan peranan dalam menentukan dasar pendidikan negara. Seperti sedia maklum, setiap dasar pendidikan perlu dibahaskan dan dibincangkan dalam parlimen terlebih dahulu supaya dapat persetujuan dan kata sepakat dari semua ahli politik. Justru itu, pengaruh politik memainkan peranan yang penting dalam memastikan falsafah pendidikan kebangsaan dapat membawa kesejahteraan kepada semua masyarakat. Faktor individu juga mempengaruhi kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan kerana ianya berkait dengan keperluan-keperluan asas seperti keselamatan, perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. Setiap individu pasti mempunyai potensi diri yang tersendiri agar dapat memenuhi aspek-aspek jasmani, rohani dan intelek. Hal ini boleh diperkembang melalui proses pendidikan. Individu yang berjaya meliputi semua aspek ini akan menjadikan mereka seorang insan yang seimbang dan harmonis kerana mereka akan sentiasa menerapkan sikap syukur, menikmati jiwa yang tenteram serta pandai mengatasi cabaran hidup di dunia ini. Oleh itu, tercapailah matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan individu yang menguasai potensi diri supaya dapat menjadi insan yang seimbang.
Akhir sekali, faktor sejagat untuk sistem pendidikan antarabangsa kerana ianya penting dalam penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Melalui kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan, masyarakat dapat mengeluarkan idea-idea yang bernas yang berupaya untuk memberikan sumbangan ke arah persefahaman antarabangsa. Sebagai contoh, pada tahun 1980-an, UNESCO telah membuat perancangan iaitu sebagai salah satu usaha pendidikan di Malaysia untuk mencerminkan konsep pendidikan seumur hidup. Sehubungan dengan ini, pendidikan di Malaysia mestilah merangkumi aspek sejagat supaya boleh melahirkan individu yang bertaraf antarabangsa dengan negara-negara maju yang lain, kerana kemajuan serta perkembangan negara Malaysia bergantung kepada kerjasama negara-negara antarabangsa. Tanpa falsafah pendidikan negara, kerjasama sejagat ini tidak dapat dipikul oleh generasi-generasi akan datang kerana tiadanya garis panduan. Kesan falsafah pendidikan kebangsaan terbahagi kepada pelajar, guru, masyarakat serta negara. Implikasi yang pertama ialah kepada pelajar. Tidak dapat dinafikan bahawa pelajar meliputi sebahagian besar daripada keseluruhan institusi pendidikan. Institusi pendidikan mana-mana pun pastinya mempunyai lebih banyak pelajar berbanding guru ataupun pensyarah itu sendiri. Dengan mengetahui tentang falsafah pendidikan kebangsaan, pelajar akan belajar dengan lebih tekun. Hal ini kerana tertulis di dalam FPK bahawa pendidikan ialah suatu usaha yang berterusan. Ia tidak pernah berakhir. Sebagai contoh, dari kita kecil hingga kita dewasa, hari demi hari kita sentiasa belajar sesuatu yang baharu. Pelajar akan lebih bersabar dalam menuntut ilmu dan pelajaran. Selain itu, mereka juga tidak akan mudah berputus asa apabila berhadapan dengan cabaran atau halangan dalam menuntut ilmu. Selain itu, kesan FPK kepada pelajar juga ialah ia dapat membuka minda pelajar dan menanamkan dalam diri mereka bahawa FPK bukan sahaja mementingkan tentang akademik ataupun apa yang ada di dalam silibus, namun ia juga mementingkan aspek dari segi adab pelajar, emosi, jasmani dan pelbagai aspek yang lain. Selain itu juga, pelajar akan cuba mencungkil potensi diri yang ada dalam diri mereka. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pelajar tersebut lebih berani untuk mencuba benda yang baru. Contohnya, pada zaman ini masih ada ibu bapa yang menghalang anak-anak mereka untuk melebihkan bidang sukan ataupun menghalang anak mereka daripada memegang jawatan yang besar di sekolah. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana semasa para pelajar membesarlah, mereka akan lebih mengenali diri mereka, mengetahui kelebihan mereka, minat mereka dan lebih berani untuk mencuba benda yang baru. Kesan daripada ini akan terlahirlah pelajar yang mempunyai pengetahuan menyeluruh tentang kemampuan diri mereka sendiri dan mereka akan berani dan gembira untuk mencuba perkara yang baharu. Seterusnya, kesan falsafah pendidikan kebangsaan juga terkesan kepada guru. Guru ialah anggota ataupun kaki tangan yang amat penting sekali untuk membangunkan sebuah masyarakat, kata Muhammad Saleh. Oleh itu, kesan guru terhadap falsafah pendidikan kebangsaan ini ialah guru perlu untuk menjadi lebih kreatif dalam sesi pengajaran mereka. Guru kini perlu menjadi lebih kreatif kerana kebanyakan soalan-soalan yang dalam peperiksaan kini ialah soalan kemahiran bersepadu aras tinggi, KEBAT. Jadi apabila dalam kelas, guru perlu cuba untuk kaitkan pembelajaran ataupun topik tersebut dengan isu semasa dan memberi contoh situasi yang berkaitan dengan topik tersebut. Kesan daripada ini, pelajar akan mula untuk berfikir secara kritis dan mempunyai minda yang lebih terbuka. Di samping itu, kesan FPK kepada guru juga ialah guru akan menyampaikan pembelajaran dengan lebih efektif. Kata Sobri, pembelajaran efektif tidak menyulitkan anda, tetapi efektif ialah bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan menyenangkan dan mudah. Hal ini penting kerana pembelajaran yang efektif akan memudahkan pelajar dalam memproses konteks pembelajaran. Selain itu, semua manusia mempunyai cara pembelajaran yang berbeza untuk mereka. Ada yang mementingkan visual, ada yang mementingkan audio dan ada juga yang mementingkan kinetik. Dan tambahan pula, dengan melakukan kuis seperti menggunakan Kahoot dapat membantu pelajar untuk berasa seronok dan ingin cepat faham tentang topik tersebut. Dan guru juga boleh menyediakan hadiah bagi pelajar yang mendapat tempat pertama supaya semua pelajar lebih semangat untuk mendapatkan tempat pertama dalam kuis tersebut. Sementara itu, FPK juga memberi kesan kepada masyarakat.
masyarakat akan lebih terbuka dan saling bantu-membantu. Sebagai contoh, dengan cara menyumbangkan peralatan, menerima pelajar yang ingin belajar di lapangan ataupun internship, menawarkan tempat untuk para pelajar berlatih, menjadi sukarelawan apabila mereka mengadakan program ataupun menyemarakkan program seperti program hari kokurikulum ataupun festival convocation, kerana kebanyakannya akan ada pelajar yang menjual di kemah-kemah sekitar program tersebut. Jadi masyarakat bolehlah bantu memeriahkan lagi dengan cara berkunjung ke gerai mereka dan membeli barangan yang mereka jual. Selain itu, masyarakat juga bolehlah memberi nasihat kepada para pelajar yang akan dapat membantu pelajar untuk menyiapkan diri ke peringkat seterusnya dalam hidup mereka. Pada waktu yang sama, falsafah pendidikan kebangsaan juga memberi impak kepada negara kita. Kesannya ialah negara kita akan lebih maju selari dengan transformasi nasional 2050. Apabila kesemua pihak mengambil penting atas FPK serta menghayatinya, pelajar akan menanamkan FPK dalam jiwa mereka, menjadikan pelajar tersebut sebagai para pelajar yang cemerlang dalam setiap aspek pelajar yang mereka ceburi. Sebagai contoh, pelajar akan lebih berpengetahuan dan lebih kompeten. Tambahan pula, mereka lah yang merupakan pemimpin kita di masa hadapan. Kesan daripada ini, negara kita akan penuh dengan orang yang berilmu yang dapat membantu dalam memimpin negara untuk membuat keputusan yang terbaik untuk negara. Jadinya kita akan dapat melahirkan pemimpin yang berkaliber. Menurut bekas Presiden Indonesia, Soekarno, beri aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Kata-kata ini menceritakan bahawa hebatnya pemuda dan besarnya kemampuan pemuda yang walaupun kuantitinya sedikit tetapi masih mampu menggegarkan dunia. Terima kasih. Pentingnya falsafah pendidikan yang pertama adalah untuk mencapai keseimbangan dalam semua aspek. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah berasaskan konsep pembangunan dalam diri manusia secara seimbang. Pendidikan dari segi agama amatlah penting bagi melahirkan seseorang individu yang berakhlak mulia dengan menerapkan nilai-nilai moral sebagai tunjuk ajar dalam pemikiran manusia untuk berfikir dengan baik serta bagi dapat membezakan perkara yang betul dan yang salah. Bukan itu sahaja, potensi seseorang individu juga dapat dibangunkan melalui proses pendidikan. Melalui proses pendidikan, keupayaan seseorang individu dalam menghayati dan menguasai ilmu pengetahuan serta nilai-nilai murni dapat dicetus. Kepentingan falsafah pendidikan yang kedua adalah bagi memupuk semangat perpaduan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengandungi berbilang masyarakat yang datang daripada berbagai kaum, agama, bangsa dan juga etnik. Pendidikan amatlah penting bagi mengajar dan menerapkan rasa hormat dalam diri seseorang individu terhadap semua masyarakat yang datang daripada latar belakang yang berbeza. Dengan menerapkan rasa hormat dalam diri masing-masing, kita dapat berbantuas daripada terus berlakunya pergaduhan yang semakin menular dan berleluasa, terutamanya di sosial media pada masa kini. Hal ini menunjukkan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan memainkan peranan yang mustahak dalam memupuk semangat perpaduan bagi mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham antara kaum dalam kalangan masyarakat. Kepentingan falsafah pendidikan yang seterusnya adalah bagi melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Pada zaman globalisasi ini, pendidikan merupakan keperluan asas dalam kehidupan manusia. Penerapan pendidikan amatlah penting bagi mengelakkan pendidikan daripada terus dipandang remeh, terutamanya oleh golongan masyarakat yang menetap di kawasan terpencil. Mereka tidak mengambil berat akan pendidikan secara menyeluruh dan sebaliknya mereka digalakkan untuk bekerja dan tidak menyambung pengajian sejurus selepas habis sesi persekolahan. Pendidikan juga diabaikan oleh mereka kerana mereka tidak mempunyai kemudahan atau akses untuk mendapatkan maklumat secara mendalam atau dengan lebih terperinci. Menyedari hakikat tersebut, pihak kerajaan atau pihak yang berkuasa seharusnya menyediakan kemudahan atau akses kepada golongan yang tidak mampu untuk mereka terus mendapatkan maklumat dan belajar supaya mereka tidak akan ketinggalan akan sesuatu perkara yang berlaku di seluruh pelosok dunia.
Kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan yang tak akhir adalah bagi melahirkan seseorang individu yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, masyarakat, agama dan juga negara. Penerapan pendidikan dalam kehidupan manusia amatlah penting bagi melahirkan seseorang individu yang dapat berfikir dan bertindak secara rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Sebagai contoh, pada masa kini masih terdapat setengah masyarakat yang menolak akan kewujudan COVID-19. Mereka berpendapat bahawa pandemik ini hanyalah satu agenda dan tidak berbahaya serta tidak akan meragut nyawa. Hal ini terutamanya berlaku dalam golongan yang berumur kerana mereka terlalu cepat mempercayai kabar angin yang telah disebarkan melalui sosial media tanpa sebarang bukti atau kesaksihan. Bukan itu saja, hal ini juga berlaku kerana mereka terlalu bergantung terhadap agama dalam menyelesaikan masalah mereka, sedangkan sesuatu perkara itu telah terbukti secara saintifiknya. Demikianlah penerapan pendidikan dapat mengurangkan kebergantungan seseorang individu terhadap agama secara menyeluruh atau kabar angin yang tidak mempunyai sebarang kesaksihan atau bukti untuk menyelesaikan masalah mereka. Bukan itu sahaja, individu yang tidak bertanggungjawab pada masa kini juga dapat dilihat dalam penyumbangan peningkatan golongan anti-vaksin di Malaysia. Hal ini kerana mereka menolak penerimaan vaksin dan sebaliknya mempercayai bahawa cara tradisional adalah cara yang lebih berkesan untuk merawat sebarang penyakit. Justru penolakan vaksin ini dapat meletakkan seseorang individu dan juga masyarakat dalam risiko yang tinggi untuk dijangkiti. Akhirnya, kes COVID-19 di negara akan terus meningkat dan dikhawatiri susah untuk dibendung. Ilmu pengetahuan dan maklumat yang tepat perlulah diberi kepada semua masyarakat supaya mereka tidak terus memandang remeh akan pendidikan. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan kebangsaan amatlah penting dalam melahirkan individu yang bertanggungjawab dalam membuat sesuatu pilihan yang bukan hanya memberi kesan kepada diri sendiri, malah kepada masyarakat dan juga negara. Secara keseluruhannya, falsafah pendidikan kebangsaan merupakan usaha murni kerajaan bagi memperkasakan lagi taraf kehidupan rakyatnya dalam pelbagai aspek di Malaysia serta memberikan fokus terhadap perkembangan potensi warga negaranya secara holistik. Berdasarkan kerangka dan konsep falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri yang telah digubal oleh pakar-pakar pendidikan, ia sememangnya sudah memadai untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera serta seimbang dengan mengambil kira pelbagai aspek berkaitan keperluan individu, masyarakat dan negara melalui kesepaduan seri iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Di samping itu, falsafah pendidikan kebangsaan juga merupakan teras terhadap perincian sistem pendidikan yang berkesan sekaligus menjadi garis panduan rakyat ketika menyumbang terhadap pencapaian hasrat dan matlamat transformasi negara ke arah kemajuan. Maka sudah terang lagi bersuluh bahawa gabungan ilmu pengetahuan yang dimiliki, hasil dari penghayatan serta pengaplikasian oleh masyarakat terhadap falsafah pendidikan kebangsaan tentunya dapat mempercepatkan lagi aspirasi negara untuk direalisasikan. Di samping itu, usaha-usaha bagi meningkatkan pembangunan bangsa dan negara merangkumi bidang ekonomi, sosial, politik, kesihatan maupun kebudayaan mestilah dilaksanakan selaras dengan hasrat dasar pembangunan negara ke arah mewujudkan masyarakat yang stabil dan sejahtera. Menyedari hasrat berkenaan, usaha-usaha dan kerjasama dari seluruh warga negara, tidak kira golongan pendidik maupun sebaliknya, dalam menemui atau memenuhi dasar falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri amatlah diperlukan kerana setiap ilmu atau kemahiran yang dimiliki dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat atau orang lain pastinya dapat melahirkan individu yang prihatin seterusnya mewujudkan masyarakat dan negara yang aman, harmoni dan sejahtera. Justru setiap individu hendaklah menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri masing-masing untuk menghayati dan memahami setiap intipati yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini demikian kerana menurut konteks yang lebih luas pula, insan yang baik, seimbang dan harmoni adalah refleksi kepada individu yang berilmu, mulia dan telus dari segi rohani, sihat dari segi mental dan juga fizikal serta berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Sebagai rumusan akhir, kualiti model insan yang dilahirkan di dalam atau luar institusi pendidikan akan menjadi gambaran kepada kejayaan atau kegagalan sistem pendidikan kebangsaan kita.